terlupa. Jadi bila rakan-rakan minta rakaman rupanya terlupa ya. So tolong ingatkan saya, kadang-kadang kalau tak pun ingatkan saudara Muzir sini. Ya, kalau tak saya biasanya Muzir akan buatkan recording tu ya. Kita akan mulakan dengan doa seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahallina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa sahbi sudurana wasta'mil bi abdanana واطلق بي ألسنتنا وقوي أجناننا وسع بي أفهامنا وقوي عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, pertamanya saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sesi pagi ini. Ya, kerana saya tahu ramai lagi yang masih lagi dalam mood raya ya. So pagi ni pun saya tahu masih ramai lagi yang ada open house ya, ziarah sana, ziarah sini dan sebagainya. Jadi kemungkinan peserta ni kurang daripada biasa tu kita faham lah ya. Kita pun ini pun pakai baju baju batik sikit, masih lagi dalam mood raya lah ya. Semalam pun ada open house yang dibagi yang kita kena ya ziarah kawan-kawan kita dan sebagainya. Tapi apa-apa pun jangan hilang fokus ya dengan Al-Quran ya. Jangan hilang fokus. Maknanya sambil kita melawat rakan-rakan kita open house ke, ziarah ke, bincang pasal Al-Quran ya, bincang pasal Al-Quran. Muhasabah sama sendiri ya, macam mana kita dengan Al-Quran ya. Adakah kita sudah baca dan faham ataupun belum lagi? So kalau kita belum lagi, ambil tindakan ya untuk menyertai mana-mana program ya. Kalau tak masuk program QHS pun tak apa ya. Tapi QHS ni kita ada special sikit. Ya, kita ada metod dia yang sistematik untuk memastikan rakan-rakan kita yang mengikuti ini kita more or less boleh apa orang kata boleh memastikan mereka itu akhirnya boleh memahami dan menterjemahkan ya ayat-ayat Al-Quran ya. So kita tak mahu peserta belajar secara akademik ya, hanya ingin tahu ataupun ingin tahu tajwid dan sebagainya ya, tidak mencukupi. Yang kita nak ialah memahami dan menghayati Al-Quran itu supaya dijadikan panduan, iaitu huda. Ya, Allah kata dalam Quran, Al-Quran itu adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk. So pastikan kita menggunakannya sebagai petunjuk, bukan baca tak faham tu bukan tak jadi petunjuk ya. Lalu saya ingatkan ya pada diri saya dan rakan-rakan setiap kali saya mengadakan kuliah ya, jangan terlepas pandang. Jangan jadikan Quran secondary item. Ya, jangan jadikan Al-Quran tu priority nombor 10 dalam hidup kita. Ya, sebab nanti kita akan balik ya berjumpa dengan Allah ya. Jadi bila jumpa dengan Allah nanti Allah akan tanya kita, what happened to my Quran, dia tanya dalam bahasa Inggeris lah ya, tapi dia takkan tanya bahasa Inggeris. Di akhirat nanti dia cakap bahasa Arab ya kan, jadi kita kena jawab bahasa Arab lah ya. So dia akan tanya ya,
apa dah jadi pada Quran yang kami sampaikan kepada kamu, dan kamu telah bersama Al-Quran banyak puluhan tahun. Itu soalan dia lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau kita tak faham, susah kita nak jawab ya. Tak faham satu, lepas tu tak jadikan dia panduan, tak berkongsi dengan rakan-rakan, tak berkongsi dengan masyarakat, kan? Kan susah kita nak jawab. So buat persediaan sekarang ya, buat persediaan sekarang. Masa kita banyak, Allah bagi satu hari itu 24 jam ya. Takkanlah 1 jam pun tak boleh. Dalam satu hari, dalam satu bulan 1 jam pun tak dapat. Something is wrong tu. Itu dinamakan membagi prioriti yang salah ya kepada Quran. Rearrange balik ya schedule kita. Dulu saya pun macam tu juga, sibuk sangat dengan aktiviti dunia ni, entah apa-apa. Memang sibuklah. Kan? Sehinggakan Quran terbiar. Ya, so sekarang ni saya dah tukarkan prioriti ya. Walaupun saya sebenarnya pensyarah universiti, sekarang ni saya dah beritahu pada management universiti, maaf ya, saya kata saya kena beri prioriti pada Quran. Ya, so sekarang ni saya mengajar 2 hari je dalam seminggu kat universiti. Ya, so yang lain tu saya kata saya nak tumpu pada Al-Quran dah. Ya, sebab pelajaran universiti itu dia lebih pada dunia ya, keduniaan. Habis besok dia habis macam tu je lah. Tapi Al-Quran ni akan berterusan. Walaupun kita berhenti bekerja, pencen, Al-Quran tu kita tetap kita akan teruskan usaha tu. Ya, so dia berbeza. Dan kita tahu Quran ni adalah bekalan untuk kita di akhirat nanti ya, insya-Allah. So saya teruskan kongsikan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk bahagian kalau ikut program ya, ini untuk rakan-rakan yang mengikuti kelas pengenalan ni. Bagi rakan-rakan kita yang dah senior tu, dia dah matang lah, okay, ya? Dia dah masak lah dengan tajuk ni, sebab dia ada banyak dah buat latihan semua ya, pembentangan ya. Tajuk kita ialah yang minggu ke-17 ni kita nak memperkenal kaedah mempelajari ilmu tajwid ya, mempelajari ilmu tajwid. Sebab QHS ni dia packagekan sekali ya, Nahwu, Soroh, tajwid tu kita packagekan sekali. Kita tak mahu belajar satu bahagian yang lain tidak belajar ya. Dia tak dapat manfaat yang sepenuhnya ya. So hari ini kita masuk bahagian tajwid setelah kita minggu lepas kita memperkenalkan kaedah pembentukan kalimah. Sebelum tu kita memperkenalkan wazan-wazan, rumah-rumah kalimah dan sebagainya ya. Sekarang ni kita masuk bahagian tajwid ya. Tetapi apa yang kita pilih di sini ialah kita pilih bahagian-bahagian yang penting tajwid itu yang masa kita belajar tajwid itu jarang-jarang diajarkan kita kepada secara terperinci ya. Mungkin kita macam kenal tapi rupanya belum kenal lagi. Ya. So itu dalam aspek huruf-huruf hijaiyah, makhraj huruf ya, dan kumpulan huruf serta sifat-sifat huruf ya. So ini mengambil masa dalam 2 minggu ya, 17 dan 18 ya. Kita kelas pengenalan ni kemungkinan kita ada dalam 4 ataupun 5 minggu lagi ya. Dan kita akan mengakhiri kelas pengenalan ni. Jadi biasanya peserta-peserta ni untuk meneruskan pembelajaran tu mereka akan menyertai kelas asas ya, kelas intensif. Okey, pengenalan ilmu tajwid saya gunakan dalam slideshow. Pengenalan ilmu tajwid, hari ini kita akan berbincang tentang makhraj dan kumpulan huruf ya, yang bersabit dengan ilmu
tajwid. Ya, minggu depan kita akan masuk bahagian sifat pula, ya, sifat huruf. Ramai di antara rakan-rakan kita bila saya interview ataupun bertanyakan tentang makhraj dan kumpulan huruf-huruf hijaiyah ni, ramai yang tidak dapat menerangkan, ya. Ada yang mengatakan dia tahu, tapi bila suruh menerangkan dia tak dapat. Ya, dia tak dapat menerangkan. Kalau dia tak dapat menerangkan, maknanya belum lagi tahu, ya. Ukuran kita kata kita tahu tu ialah bila disuruh menerangkan dia boleh menerangkan. Itu baru kata tahu. Ya, kalau tahu bila suruh menerangkan dia tak boleh, belum lagi tahu. Baru 30% je dia tahu. Ya. Sebab tu kita dalam kelas-kelas QHN ni kita latih, ya, libatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar, ya, belajar menerangkan apa yang kita rasa kita tahu tu. Jadi kalau betul-betul tahu, mana penerangan tu akan jelas. Kalau dia tahu tak boleh menerangkan, bermakna pemahaman tu belum lagi, ya, belum lagi begitu jelas, ya. Okey, ya. Ada gangguan sikit tadi. Rakan-rakan kita yang on mikrofon tu pastikan tidak ada bunyi luaran, ya. Kalau tidak dia terganggu sikit. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj dan kumpulan huruf, ya. Okey, ilmu tajwid kita yang kita akan kongsikan. Ilmu tajwid ni luas, ya. 2 minggu sebenarnya tak cukup, ya. Kita akan just fokus kepada yang penting-penting untuk pastikan kita mengenalnya bila kita membaca, iaitu bahagian tajwid yang selalunya tidak diberi perhatian dengan mendalam. Kita belajar tapi kita belajar on the surface. Ya, atas saja, luar tapi dalamannya kita tidak diajarkan, termasuk saya dulu, ya. Dulu pun saya belajar tajwid juga, tapi bila saya kaji rupanya pembelajaran tu tidak mendalam, ya, tidak mendalam, tidak beri kefahaman kepada saya. Saya baca Al-Quran menyebutnya betul, kita rasa betul, tetapi bila suruh menerangkan apa yang kita baca tu, kita tak boleh. Itu yang berlaku pada ramai di antara kita dan rakan-rakan kita di luar sana, ya, yang kita kena ajak mereka, ya, untuk bersama dalam program ni dan mengubah, ya, pendekatan kita kepada Al-Quran yang kita baca, ya. So kita akan sentuh fungsi huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, definisi makhraj dan kumpulan huruf, makhraj huruf, dan juga sifat-sifat huruf. Hijaiyah kita telah memperkenalkan sebelum ni, ya. Kita ada modul yang ke-6 ataupun 7 lebih kurang macam tu lah, ya. Kita telah memperkenalkan huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Terdapat 29 huruf hijaiyah. 3 daripadanya adalah huruf mad yang berfungsi sebagai huruf mad, dan 28 adalah huruf konsonan, ya. Huruf konsonan, ada yang mengatakan huruf konsonan ni sebagai muharrakah, ya. Ada yang juga mengatakan bukannya muharrakah dan sebagainya, sebab dia juga terlibat dengan huruf sukun, ya. Kalau dia hanya melibatkan baris atas, baris bawah, baris depan, itu muharrakah lah. Tapi ada juga yang melibatkan huruf yang sukun. Okey. So kalau untuk panduan tajwidnya, banyak buku tajwid, tapi memadai untuk kita memahami ilmu tajwid tu kepada tahap yang boleh dikata memuaskan, ya, dengan menggunakan rujukan buku Abdul Qadir Leong ni, buku dia warna hijau ni,
biasanya dia ada cetakan-cetakan yang terbaru ya, cetakan yang terbaru, dan dia selalu update kan buku ni. Boleh dijadikan dia sebagai bahan rujukan ya. So kita akan menyentuh hijaiyah, makhraj dan sebagainya. Untuk sekarang kita mulakan makhraj dulu ya. Makhraj. Okey, tengok ejaan ya. Makhraj. Saya sengaja tukarkan ro ni RO, menggunakan RO bukannya RA. Ya, sebab tulisan Rumi yang saya gunakan dalam pembelajaran dikait rapatkan dengan huruf Arab, perkataan asal Arabnya ya, Arab. Jadi kalau biasanya kita tengok dalam buku-buku lain mungkin ejaan dia makhraj ya, RA. Ya. So untuk pembelajaran QHS kita akan guna apabila R tu represent apa? Raw ya. So raw yang berbaris atas kita berbunyi raw bukannya ra ya. Sebab tu kita tukarkan makhraj bukannya makhraj ya. Kita kena tukarkan. Kenapa? Kalau tidak nanti kita menyebut bahasa Arab dia lain bunyi dia, makhraj ya, makhraj. Dia bukan makhraj ya, makhraj. Okey. Apa dia makhraj? Kalau kita tengok ejaan sebenarnya dalam Jawi ialah apa? Min, kha ya, kha, ra dengan jim. Asalnya ialah makhrajun. Itu dia Jawi dia ya, Arab dia. Mim, kha, ra dengan jim, ejaan dia ialah makhrajun. So makhrajun bukannya makhrajun ya. Yang keduanya kha, dalam Rumi kita akan gunakan KH. Ini untuk apa? Kha. Ya. Kalau ha kita akan gunakan apa? H yang besar, capital. Itu ha pedas. Kalau H kita akan gunakan yang kecil. Ya. Sebab mana kalau kita besarkan ni, kemungkinan besar dia adalah ha pedas. Sebab untuk mengeja huruf dalam bahasa Arab dia ha, bukannya H. Ya. Melayu dia H. So sekarang ni kita tukarkan ya, jauh Ruminya kepada H besar. Bahasa Arab yang asal ya. Tapi kadang-kadang kita gunakan di sini hijaiyah H besar ni kerana apa? Sebab dia dalam tajuk ya. So bermakna di sini bukannya mana dia ha, tapi dia H, tapi sebab dia perkataan yang mula-mula yang kita nak apa? Nak capitalkan dia ya. Sebab sini capital, so dia kenalah capital. Tapi capitalnya sini bukan maknanya ha. So kita kena fleksibel ya dalam faham apa yang kita penggunaan apa tu Rumi di ya, Rumi Arab ya. Okey. Okey, untuk kelas ni sambil kita belajar, kita juga buatkan latihan ya supaya pembelajaran tu akan lebih berkesan ya. Bagi mereka-mereka yang telah pun sampai ke peringkat intermediate, mereka dah mahir ya ni ya. Ini untuk pengenalan kepada pelajar-pelajar di kelas ini sebagai pengenalan saja ya, bukannya detail ni. Ya, pendedahan saja ya. Iaitu apabila kita membaca Al-Quran ya, terdapat huruf-huruf hijaiyah yang bersukun, yang mati. Contoh ni adalah lam yang sukun. Zalikal kitabu la raiba fi. Lam ni adalah lam mati ya. Banyak lagi yang mati ya. Roya pun mati,
lam sini ya juga lam yang mati. Jadi untuk memahami konsep makhraj dan sifat huruf, ya, cara yang terbaik ialah untuk mengkaji sifat dan makhraj tu dalam konteks dia yang sukun, yang sakinah, ya, yang ditandakan dengan tanda mati. Itulah sempurna ya pemahaman kepada makhraj dan sifat huruf. Sebab tu kita akan pilih hanya huruf-huruf yang bersifat yang sukun saja ya. Sebagai contoh ni lam yang sukun. So kita bahaskan aspek tajwid dia iaitu aspek makhraj dulu ya. Okey. Untuk memahami konsep tajwid dari makhraj dan sifat, kita kena faham konsep bunyi huruf. Ya, bunyi huruf. Okey. Okey, so saya buatkan soalan ni untuk kita buat supaya dengan latihan tu kita akan belajar lebih berkesan ya. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis dalam chat box ya, tulis dalam chat box tu. Kalau tulis chat box saya boleh nampak kat sini ya. Ada chat box ni saya akan tengok jawapan tuan-tuan dan puan-puan, jawapan yang umum ni, jawapan yang umum ya. Kepada soalan saya ialah apa? Sila terangkan bagaimana huruf lam ya. Huruf lam mana? Yang ni, yang merah ni, bertanda merah tu, lam sukun, ada sukun disebut atau dibunyikan di dalam bacaan ayat ini. Simple je soalan dia ya. Jadi tuan-tuan boleh tulis dalam chat box tu ya, satu-satulah. Saya boleh lihat nanti dan saya akan cuba kongsikan jawapan-jawapan tuan-tuan tu. Adakah dia menepati apa yang sepatutnya kita faham apabila kita kata bunyi huruf. So ini sekarang konteks kita ialah bunyi. Bagaimanakah bagaimanakah cara nak membunyikan huruf lam yang sukun ya di sini. So saya bagi dalam 10 minit ya. 10 minit untuk tuan-tuan mengambil bahagian ya. Sebagai latihan kelas lah. Okey, setakat ni tak ada lagi, chat box masih kosong tu. Dia kalau ada yang menulis tu dia akan warna merah ya. Tak kira apa yang tuan-tuan dan puan faham, tulis saja. Kita akan kalau betul kita akan terima pakai, kalau tak betul kita akan perbetulkan ya. Okey, setakat ni ada dua, okey Puan Kamariah raise hand. Ada bertanya ke? Kalau nak bertanya tak apa ya, buka mikrofon tu boleh tanya. Kalau tak faham pun tak apa tanya. Ustaz, saya ni komputer ni tak pandai. Ustaz sebut chatbot tu nak pergi macam mana? Okey, sekarang ni pakai komputer ya? Okey, chatbot tu di bawah ni dia ada tulis chat. Ya, di screen tu bila kita pakai Zoom, dia ada banyak ikon ya. Kat bawah ada gambar mikrofon, ada gambar kamera, ya, ada gambar dua orang ni untuk gambar partisipan, lepas tu ada gambar chat.
dia macam ada kotak, ada Dia tulis more tu Ustaz. dalam more pun mungkin adalah bergantung pada ya tuan-tuan punya skrin macam mana, tapi yang saya ni tak ada more pun. Dia sebelah kotak hijau new share tu. Ada tulis dia ada tulis CHAT chat. Ni chat CHAT. Kalau tidak boleh cari dalam more pun boleh. Saya tengok sini more ni dia tak ada chat. Yang saya ni dia more untuk benda lain. Untuk apa? Untuk recording ya. Apa lagi sini? Kalau nak buat setting-setting lain, tapi di chatbot tu ada di luar ni. Dan saya boleh nampak pun sekarang ni ada 2 orang dah mula menjawab ya soalannya. Soalannya senang saja. Sila terangkan bagaimana huruf lam mati, lam sukun ni ya yang ditandakan merah tu disebut atau dibunyikan dalam bacaan ayat ini. Yang kita membunyikan apa? Zalikal tu. So masa kita menyebut lam mati tu apa yang sebenarnya kita lakukan? Itu soalannya. Okey, sekarang ni ada 20 lebih peserta ya. So maknanya sepatutnya respon tu kena ada 20 lebih. Tak boleh 2 orang. So sebab kita bila mengadakan kelas tu kita nakkan complete participation ya. Masing-masing akan mengambil bahagian. Supaya belajar kena macam tu ya, kena ikut arahan guru orang kata ya. Tujuan guru tu mengajar sebab apa? Dia nak bagi kita faham. Kalau kita tak buat kerja arahan tu maknanya tak faham kita nanti. So tujuan saya buat ni ialah untuk membimbing ya pelan-pelan dalam proses pemahaman tu cuba belajar menerangkan daripada tak tahu sehinggalah tahu nanti. Okey, sekarang ni nampak ada 5 daripada yang saya nampak chatbot ni saya tak buka lagi. Dan ni baru 6-7 peserta yang telah menjawab. Salah ataupun tak salah itu tak mengapa ya, sebab memang dalam belajar ni masa tu kalau kita buat salah tak mengapa sebab kita belajar. Jangan salah di luar kelas nanti. Dalam kelas ni kalau kita salah kita boleh perbetulkan. Okey, dan yang keduanya jangan kita segan ya dalam kelas ni. Kalau kita tak bagus jawapan ataupun tersilap jangan segan ya, jangan rasa malu. Sebab bila saya buka chatbot tu nanti kita akan nampaklah ya siapa yang menjawab tu dan apa jawapan. So jangan malu ya masa belajar ya. Ikhlas belajar, kita kira mungkin jawapan kita tak terbaik tak mengapa ya. Kita belajar daripada kesalahan kita dan kita juga belajar daripada rakan-rakan yang baik jawapannya ya. So kita sama-sama membantu sebenarnya. Kita bergotong royong ya. Konsep dan jemaah kita ni kita bergotong royong ya. Kita ada yang baik, ada yang tak baik. Yang baik akan bantu yang kurang baik, yang kurang baik belajar daripada yang lebih baik. Kita semua ni satu keluarga ya, satu tim untuk belajar bersama. Okey, Ukhti Khalijah Ibrahim ada kat sini ya. Dia ni dah expert lah ya. Kalau dia menjawab tu patutnya dia beri jawapan yang baik lah. Okey, 9 okey. Okey, saya buka ialah saya buka chatbot sebab skrin ni memang sharing jadi tuan-tuan boleh lihat ya. Jawapan tu, tapi sebagai saya kata tadi janganlah rasa kecil hati pula dan sebagainya sebab kita sama-sama belajar ya.
daripada jawapan tu saya akan beri komen lah ya. Apa sama ada tepat ataupun tidak menepati kepada jawapan yang sepatutnya dari level apa, dari standard apa, QHS lah ya. QHS ni ada standard sendiri yang kita set the standard tu supaya pembelajaran tu mencapai tahap yang memuaskan ya. Mungkin dia berbeza daripada apa yang tuan-tuan belajar tak mengapa ya. Kalau kata tuan-tuan kata, oh dia belajar dulu macam ni, tak mengapa. Itu maknanya standard tempat lain lah ya. So standard QHS saya akan tunjukkan apakah standardnya ya. Okey. Okey ya. Ini beberapa jawapan ya. Saya akan sebut juga nama sekali. Jangan apa ya, jangan kecil hati atau jangan rasa rendah diri sebab kita sama-sama belajar ya. Kita nak tengok apa kalau yang kita jawab tu kurang, lepas ni kita akan baikilah ya, insya-Allah. Okey, tapi yang pertama ni bukannya jawapan dia. Atas sekali, bolehkah menerangkan sifat huruf lam itu? Tak tahu sama ada jawapan ke tidak. Ya, jawapannya sepatutnya bagaimana cara menerangkan bunyi sebutan. Itu dia, bunyi sebutan huruf. Bila kita menyebut bunyi lam mati itu bagaimana? Itu bagaimanakah nak mengeluarkan bunyi lam mati tadi? Itu soalannya ya. Okey, Ukti kata zalikal kitab. Okey, bukannya penerangan yang saya nak. Bukannya bagaimana bunyi ya. Bagaimana mengeluarkan bunyi itu ya, bagaimana nak mengeluarkan bunyi huruf lam. Itu soalan dia. Okey, Faris dia meletakkan hujung lidah di belakang gigi atas. Memang banyak jawapan macam ni ya. Maksud dia bukan gigi atas tu, gigi lepas tu dia kata gigi hadapan. Okey, so saya pun tak apa. Kalau gigi atas saya tahu, gigi yang belah atas tu. Tetapi kalau gigi hadapan ni susah sikit nak faham ya, apa dia gigi hadapan ya. Gigi hadapan maksud gigi depan ni ya, bukan gigi gerahang lah agaknya itu dimasukkan ya, iaitu di belakang gigi hadapan. Okey, tapi gigi hadapan ada atas dan bawah. Okey, so mungkin maksud dia meletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan yang atas lah agaknya. Okey. Okey, so tuan-tuan rasa macam mana jawapan ni? Kalau tanya pada saya, jawapan ni masih lagi tidak menjawab lah. Ya. Kenapa saya kata macam tu? Ialah kalau saya letakkan hujung gigi lidah di belakang gigi, dia tak keluar bunyi dia. Ya, cuba dapatkan apa yang saya cuba sampaikan ni ya. Kalau saya letak gigi hujung lidah di belakang gigi atas hadapan tadi, dia tak keluar bunyi. Faham tak? So something is missing ya dalam jawapan ni. So maknanya saya tahu, faham, dulu kita diajar macam ni. Saya pun diajar dengan tajwid macam ni dulu. Apakah makhraj huruf nun? Letakkan gigi hujung lidah di belakang gigi atas. Ya. So ya, kalau tanya saya sekarang, dulu saya kata betul ya. Tapi tanya sekarang ni, maaf saya kata ya, jawapan tu tak tepat. Sebab kalau saya letak hujung gigi lidah saya sekarang ke atas, belakang gigi atas tu, tak ada bunyi pun. No sound. Ya. So apa yang missing kat situ? So something is missing ya. So yang missing ialah suara dan udara kena dikeluarkan. Bukannya meletakkan hujung lidah sahaja ya. Tuan-tuan boleh buat letakkan hujung lidah di situ, tak ada keluar bunyi ya. Untuk mengeluarkan bunyi kena ada bunyi suara dan udara di sekali ya, dikeluarkan beserta dengan hujung lidah tu digerakkan, iaitu diletakkan di belakang gigi. Itu yang sepatutnya jawapan dia ya. Okey.
Puan Kamariah pun sama ya, jangan rasa rendah diri ya, don't worry, kita belajar ya sama-sama ya. Komen, tujuan saya bagi komen ni untuk membimbing ya. Hujung lidah diangkat ke belakang sama ya, jawapan tu lebih kurang sama. Jadi respon saya samalah. Kalau naikkan hujung lidah tu di belakang dia tak ada keluar bunyi. Lidah saja bergerak, tapi bunyi tak akan keluar. Ya, jadi dia tidak sampai dah. Beritahu dia dulu lah. Ya. Okey lah. Kalau tak macam mana kita ada kelas ni. 10 apa? 10.30, 11.30. Okey. Alright. Mashfuah Mashfuah Mokhtar buat alif lam qamariyah dibaca dengan jelas, bunyi bunyi lam dijelaskan. Itu betul, tapi masalahnya ialah bagaimana nak mengeluarkan bunyi yang jelas tu. Yang tu kita kena, itu soalan dia. Bagaimana, apa yang kita perlu lakukan untuk mengeluarkan bunyi yang jelas tadi ya kepada alif lam qamariyah. Itu soalan dia ya. Okey, yang ni belum lagi menjawab soalan dia ya. Poin 5, hujung lidah ditekan pada gigi gusi, gigi atas sama dengan jawapan atas. Ya, so saya punya respon ialah tak ada bunyi tu ya. Lidah kita naikkan tapi bunyi tak keluar. So bunyi dia perlu mengeluarkan suara dan udara dan juga pergerakan lidah tu sekali, dia serentak. Itu sepatutnya jawapannya. Nanti kita akan tengok jawapannya. Saya akan bagi jawapan. Lam itu lam ma'rifah dibaca dengan jelas. Nofadilah ya, terletak di ujung lidah. Ya, so disebut dibaca dengan jelas tapi tak diterangkan macam mana. So setakat ni tidak ada jawapan yang memuaskan lah ya. Memuaskan tu dari standard apa? Standard QHS ya. QHS ni dia letakkan standard yang bukan nak kata tinggi tak, yang tepat. Ya, tepat pada konteksnya ya. Okey, sebutan nifis pun tak menjawab soalan ya. Tak menjawab soalan tu. Sebutan nifis, lam qamariyah semua ni tidak ada ya. Tidak ada menjawab soalan tadi. Lam ta'rifah qamariyah dibunyikan dengan jelas dan terang. Dia sebut dibunyikan, tapi bagaimana membunyikan tu? Itu tidak diterangkan ya. So soalan saya, macam mana dia dibunyikan ya, untuk mendapatkan bunyian yang jelas dan terang tu. Okey. Dan soalan yang berkaitan ya, kalau jawapan macam ni, bagaimana untuk mendapatkan jelas dan terang ya, dan sebagainya lah. Itu yang dimasukkan dengan soalan-soalan ya. Okey. Tahniah kerana ya yang mengambil bahagian. Yang lain tu mungkin apa, tak mengambil bahagian, mungkin jawapan yang samalah agaknya ya. Okey, sekarang ni saya tunjukkan apa konsep dia. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Jawapan tadi tu macam mana? Suara dengan Saya bagi jawapan sekarang. udara tu. Sekarang saya bagi ya sekarang ya. Apa konsep dia? Saya bagi konsep ya, cara-cara membunyikan huruf hijaiyah ya. Masuk huruf ni huruf hijaiyah. Dia mesti melibatkan dua perkara ya. Yang pertama, dia mesti melibatkan aspek makhraj dan keduanya aspek sifat. Ya, so apakah efek makhraj yang perlu diterangkan ialah dia kena mengeluarkan suara dan udara. Masa kita menyebut lam tu, keluar suara dan udara. Ya, udara itulah yang membawa bunyi itu. Suara dia keluar daripada kotak suara kita ya, dan udara itulah yang mengalirkan suara itu
Dan pada masa yang sama barulah kita gerakkan bahagian tertentu lidah ataupun sebagainya. Kalau huruf tu huruf yang berkaitan dengan lidah, kita gerakkan lidah. Kalau huruf tu bukannya huruf yang berkaitan dengan lidah, kita akan gerakkan bukan bahagian lidah. Itu maksudnya tentu bahagian tertentu lidah atau sebagainya. Sebagai contoh, yang huruf yang bukan lidah apa? Jangan kita gerakkan lidah ya. Sebagai huruf ba. Ba untuk membunyikan huruf ba yang mati, ab ya, ab. Suara kena keluar, udara kena keluar. Serta menggerakkan bahagian bibir. Itu huruf ba, bukan lidah. Dia ada bahagian lidah dan ada bahagian bukan lidah. Itu yang masuk. Tapi kebanyakannya ialah membabitkan lidah ya, sebab huruf alisan. Huruf alisan ni ada 18 huruf. So banyaknya dan dengan menggerakkan bahagian lidah, sama ada hujung lidah ataupun tepi lidah ataupun atas lidah ataupun pangkal lidah. Ya. Tapi bukan lidah saja. Dia ada 28 huruf hijaiyah. 18 daripadanya membabitkan lidah dan yang lainnya adalah bukan lidah. Nanti kita akan lihat senarai itu ya. Tadi tu pun ayam warna cik botol. Roller. Roll play. Okey, bagi saya kejap 5 minit je berhenti ya, sebab ada saudara pula sampai kat rumah ya, melawat raya katnya ya. Kejap.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik semula okey. Ini raya punya hal ni ya. Ada saudara pula datang ya, tapi dah beritahu dia. Okey. Ada satu chat baru Faris lagi salam, saya pun minta keluar. Oh, ni ada nak keluar ya. Ada urusan, mohon minta maaf lagi. Okey, itu saudara Faris. Tak apalah ya, yang ada hal tu biasalah. Salam doktor. Waalaikumsalam. Jawapan tu jawapan secara apa orang kata keseluruhan je lah, tak ada detail tentang Zalika. Belum lagi. Saya akan pergi detail lepas ni. Ya. Okey. Itu secara am baru ya. Dia ada secara am, secara detail. Bila detail nanti kita akan tengok detail dia lah. Tapi sekarang ni secara am, apa yang kita masukkan membunyikan huruf. Maknanya dia mesti melibatkan, jawapan tu mesti melibatkan dua aspek. Aspek makhraj dan aspek huruf. So kita akan lihat pada tiap-tiap huruf nanti apakah makhraj dia dan apakah sifat dia. Okey. Okey. Itu apa? Sekarang ni kita pergi sebelum kita menjawab soalan itu secara detail, kita kena faham apa yang dimasukkan aspek makhraj dan aspek sifat. Ya, so minggu ni kita akan bentangkan aspek makhraj dulu. Minggu depan aspek sifat barulah kita akan dapat detail dia. Ya. So kita bukannya jam degan tak ya, dia pembelajaran ni kena belajar step by step ya, sistematik. Fahamkan apa yang masukkan makhraj dan fahamkan apa yang dimasukkan sifat. So makhraj dia mesti melibatkan 3 perkara. Suara, udara dan bahagian-bahagian yang tentu yang digerakkan. Kalau bahagian ni tidak betul digerakkan, nanti dia tidak akan dapat menzahirkan sifat-sifat huruf tu ya. Dia tidak dapat. Jadi maknanya 3 perkara ni perlu dilakukan pada yang masa sama. Apabila bunyi itu keluar, dia kenalah dibunyikan dengan sifat-sifat yang tertentu. Itulah ya konsep membunyikan huruf-huruf hijaiyah ya. Okey. Sebelum kita pergi detail, kita kena faham apa dia makhraj. Yang kita kata makhraj huruf tu. Ya, huruf hijaiyah ni dibagikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu di mana apabila bunyi itu dikeluarkan, ya, dia dikeluarkan daripada membabitkan bahagian-bahagian tertentu. Ya. So bahagian terbagi kepada 5 ya, dipanggilkan rongga mulut, kerongkong, lidah, bibir dan rongga hidung. Yang ada 5 kumpulan makhraj huruf. Makhraj huruf tu apa maksudnya? Keluarnya bunyi itu melibatkan daripada bahagian mana. Itu dia dimasukkan makhraj huruf ya. Kita panggil dalam Arab dia panggil al-jawfu, al-halqu, al-lisanu, al-syafatanu dan al-khayshum. Ya. Al-khayshum. Inilah apa? 5 kumpulan ya. So kita kena kenal tiap-tiap sesuatu ni supaya kita apabila kita menyebut tu kita tahu dia keluar daripada bahagian mana. Mana suara dan udara tu melalui bahagian mana. Dan bahagian tu macam mana nak menggerakkan bahagian itu. Itu ya di konsep makhraj huruf. Okey. Ini dalam gambaran lah ya. Gambar ni kita pinjam daripada kawan-kawan kita pada internet tu, boleh guna pakai ya. Iaitu pertama tadi al-jawfu. Yang ni dia al-jawfu. Al-jawfu tu apa? Rongga, dipanggil rongga mulut. Ya, bahasa Melayu dia rongga mulut, apa maksud dia? Laluan di antara lidah kita ni dengan langit-langit atas. Ya, laluan kosong ni
yang hinggalah keluar bunyi melalui bibir itu dipanggilkan al-jawfu. So ada huruf yang terlibat dengan bila menyebutnya dia akan melalui al-jawfu ni. Ya, rongga mulut dipanggil. Ya. Dan yang kedua ialah al-halqu, yang bawah ni naikkan sini sikit. Dia melibatkan suara dan udara yang melibatkan keluarnya bunyi itu di kerongkong. Ini bahagian kerongkong. Al-halqu tu ialah kerongkong. Ada yang keluar daripada bahagian bawah kerongkong, ada yang keluar bahagian tengah kerongkong, dan ada yang keluar daripada bahagian atas kerongkong. Ya. Tetapi dalam penyebutan sudah tentu suara dan udara perlu dikeluarkan. Ya. Kalau kita menggerak je bahagian tu tanpa suara udara tak keluar bunyi. Ya. Sebab tu suara dan udara tu perlu diterangkan sekali dalam aspek makhraj huruf. Ya, kalau kita kata kita hanya meletakkan hujung lidah tu, dia tak berbunyi. Ya. Dia tak ada keluar bunyi. Lidah bergeraklah tapi bunyi tak ada. Okey, lepas tu al-lisan. Ya, ini al-lisan. Al-lisan maknanya lidah. So apa masukkan makhraj yang berkait dengan lisan ialah huruf-huruf yang dikeluarkan bunyinya ya selepas mengeluarkan suara dan udara melibatkan pergerakan lidah. Ini lidah kita. Ya. So dia melibatkan pergerakan bahagian lidah. Ada yang melibatkan hujung lidah, ada yang melibatkan pangkal lidah, ada yang melibatkan atas lidah, dan ada melibatkan tepi lidah. Dan sebagainya. Bergantung kepada huruf-huruf ya yang tertentu. Jadi kita akan tengok satu-satu huruf tu, termasuklah huruf lam tadi. Ya, bila kita melihat huruf lam, barulah kita dapat menjawab soalan itu ya dengan betul. Okey, ini sebagai pengenalan. Dan ada kumpulan kita panggil dia asyafatan. Asyafatan apa dia? Huruf yang bersabit dengan pergerakan bibir. Ya, suara dan udara kena keluar ya. Kalau kita gerak saja bibir, tak keluarkan suara dan udara, dia tak ada keluar bunyi. Bibir bergeraklah. Macam contohnya kita tutup bibir, suara dan udara tak keluar. Ada bunyi tak? Tak ada. Bibir bergeraklah ya. Untuk tak bergula pun. Bergula? Kita tengok. Asal lah. Budak tadi amat daki amat dia. Dan akhir sekali ada kumpulan huruf yang apabila mengeluarkan bunyinya dia melalui rongga hidung. Al-khusyum ni dipanggil rongga hidung ya. Tengok carta terbalik ya. So tuan-tuan dan puan-puan kena mahir ni semua ya. Ini bahagian tajwid ya, mengeluarkan bunyi huruf. Kalau kita tak tepat dalam pengeluaran bunyi huruf tu, dia keluar tempat lain tak bunyilah huruf tu. Dia bunyi huruf lain lah. Ya. So al-khusyum ialah rongga hidung ya, iaitu mana bunyi tadi dia tak keluar melalui rongga mulut ke bibir, tidak. Dia pergi ke mana? Dia naik ke atas ini dan keluar melalui hidung ni ya, rongga hidung. Itulah dipanggilkan kumpulan huruf-huruf membabitkan al-khusyum, kumpulan huruf al-khusyum. Okey. Okey. So ini dia apakah huruf-hurufnya bagi tiap-tiap kumpulan tadi. Ya, so now we go more detail. Ya. So al-jawfu, huruf-huruf yang dikeluarkan akan melalui rongga mulut. Dia 3 huruf, alif, waw dan ya. Itu dipanggilkan huruf-huruf al-jawfu. Dan huruf kedua ialah huruf al-halqu. Ya, ha bukannya kha ya, jangan sebut khalqu. Al-halqu. Al-halqu ya. Apakah huruf dia? Hamzah, huruf ha, ha pedas, huruf ain, huruf kha dan huruf ghain. Ini dipanggilkan huruf-huruf al-halqu yang membabitkan apa? Al-halqu tadi sudah apa?
ada di atas ialah kerongkong, ya, yang bila mengeluarkannya dia membabitkan bahagian-bahagian kerongkong, dan kita kena tahu apa yang kita kena buat dengan bahagian kerongkong tu, ya, untuk dapatkan bunyi huruf. Okey. Dan huruf yang ketiga ialah huruf asy-syafatan, bermakna ya yang bersabit dengan dua bibir mulut, ya, dia berkait dengan pergerakan dua bibir mulut, asy-syafatan, ya, iaitu huruf apa? Huruf fa, huruf waw, huruf ba dan huruf mim. Maknanya untuk mengeluarkan makhraj bunyi yang ni, huruf ni bukan makhraj saja, ya, sifat dia. Makhraj dan sifat itu membabitkan pergerakan fa, membabitkan pergerakan dua bibir, iaitu huruf apa? Fa, waw, bim dengan ba dengan mim, ya. Af, au, ab, am, semua itu melibatkan huruf, melibat pergerakan bibir, tetapi suara dan udara itu perlu dikeluarkan, ya. Kalau kita gerak saja bibir, tak keluarkan suara dan udara, tak ada bunyi keluar, ya. Bibir bergerak tapi tak ada bunyi huruf. Al-khayshum begitu juga, ya, maknanya suara dan udara perlu dikeluarkan berserta menggerakkan bahagian-bahagian tertentu mulut kita supaya huruf ni akan pergi melalui apa? Mim mati, am, nun mati, an, ya. So semasa menyebut am, an, suara dan udara itu serta bunyi itu akan pergi melalui rongga hidung. Okay, dia bukannya keluar pada mulut, ya. Dia keluar melalui hidung, ya. Daripada rongga hidung dia keluar melalui lubang hidung kita tu, ya. Itu bunyi dia tu. Kalau dia keluar pada mulut, maknanya bunyi itu salah lah, ya. Dia tak boleh keluar pada rongga mulut. Dia keluar daripada rongga hidung, dan kita kena faham macam mana dia boleh keluar kepada rongga hidung. Okey. Dan akhir sekali ialah al-lisan. Al-lisan yang paling banyak, ya, iaitu bunyi huruf yang melibatkan pergerakan bahagian lidah, ya, melibatkan pergerakan bahagian lidah. Apakah huruf-hurufnya? Huruf qaf, huruf kaf, huruf dad, huruf lam. Ni huruf lam yang kita dalam soalan tadi, ya. Dia melibatkan lidah, ya. So bagaimanakah dia digerakkan, itu kita akan belajar dengan lebih detail nantilah, ya. Huruf ra, nun, ta, dal, ta, zai, sin, sad, ta, za, ra, jim, shim dengan ya. So ada 18, ya. 18 huruf ni untuk mengeluarkan bunyinya, maknanya suara perlu dikeluarkan, udara juga perlu dikeluarkan, sebab udara itulah yang membawa bunyi itu, ya. Bunyi suara tadi berserta dengan pergerakan bahagian-bahagian lidah yang tertentu. Okey. Dan rongga, okey, itu rongga mulut. Ya, yang pertama tadi ialah rongga al-jawfu. So apakah huruf-huruf al-jawfu? Ialah alif waw ya. So maknanya apabila, ya, membunyikan huruf bersabit dengan alif waw ya, suara dan udara itu akan keluar melalui rongga mulut dan keluar melalui bibir, ya. Bibir. So laluan bunyi huruf vowel, sebab alif waw ya ni adalah huruf vowel, dipanggil huruf vokal yang juga huruf mad, ya. So bermakna bunyinya alif waw ya ni bukannya kita membunyikan alif ataupun waw ataupun ya, kita membunyikan huruf sebelumnya, ya. Mim, alif,
Bunyi kita menyebut huruf mim. So alif ni tidak berbunyi. Alif hanya memanjangkan bunyi ma tadi melalui rongga mulut. Kalau mim baris depan diikuti dengan waw, mu, 2 harakat. So yang dibunyikan tu bukan waw. Waw tidak berbunyi. Yang kita bunyikan huruf mim baris hadapan. Waw ni dia carrier saja ya. Huruf mat ni dia carrier dia panggil. Dia pembawa saja ya, pembawa dalam memanjangkan bunyi tadi yang baris hadapan. Dan ia juga pembawa huruf yang berbaris bawah. Mim baris bawah dia mengikuti ia. Jadi ia ni ialah carrier ya, pembawa bunyi mim baris bawah yang dibawa sepanjang 2 harakat ya, 2 harakat. Yang perlu kita fahami peranan-peranan huruf al-jawfu ya, iaitu alif, waw dan ya. Okey, sekarang pukul 11 ya, kita ada setengah jam lagi. Okey, ini huruf membabitkan lidah iaitu huruf al-lisan ya. Tadi kita dah bukan huruf al-lisan ya. So apakah bahagian-bahagian lidah yang perlu digerakkan ya setelah suara dan udara tu bukan setelah ya, dia bersama. Suara dan udara dikeluarkan pada masa yang sama, bahagian-bahagian lidah ni digerakkan ya. So apakah bahagian-bahagian lidah yang gerakkan? Ada yang pangkal lidah. Ni bahagian dia adalah ini membabitkan 2 huruf. Ada yang bukan pangkal lidah digerakkan, ada yang perlu menggerakkan atas tengah lidah. Ya. Jangan, kalau atas tengah lidah dia akan keluarkan huruf-huruf yang tertentu. Kalau pangkal lidah dia mengeluarkan huruf-huruf yang tertentu. Ya, dan yang ketiga hujung lidah. Ya, hujung lidah tu kita gerakkan ya ke langit-langit atas ya. Dia membabitkan pergerakan dan menghala ke langit-langit, lelangit dipanggil atas. Dan ada juga huruf yang melibatkan hujung lidah tu menekan ke belakang gigi atas. Ya, belakang gigi atas. Berapa huruf? Ada 3. Huruf yang melibatkan hujung lidah tu dikeluarkan sedikit ya. Bukannya menekan pada mana-mana tempat, tapi hujung lidah tu dikeluarkan. Ada 3 huruf. Okey. Dan ada yang melibatkan pergerakan lidah macam mana? Hujung lidah menekan belakang gigi bawah. Ada 3 huruf. Untuk mengeluarkan 3 huruf ni, hujung lidah tu kena tekan bahagian belakang gigi bawah. Belakang tu maksudnya belah dalam gigi ya. Gigi ada belah luar dan ada belah dalam. Yang belah dalam tu dipanggilkan belakang. Kalau yang belah luar tu dipanggilkan hadapan. So ada 3 huruf. Masa mengeluarkan suara dan udara, pada masa yang sama, hujung lidah tu ditekan kepada belakang gigi bawah. Itulah cara nak mengeluarkan 3 huruf ini. Okey, 7. Tepi lidah dihimpit ke geraham kanan atau kiri. Ini 1 huruf saja ya. Dia bukannya hujung lidah. Bukannya atas lidah, bukannya pangkal lidah. Tapi dia membabitkan pergerakan tepi lidah. Ya, tepi lidah ni ada 2, ada 1 kanan, ada 1 kiri. So salah satu ya. Kalau nak buat kanan pun boleh, nak buat tepi lidah kiri pun boleh ya. Tapi dua-dua memang tak boleh. Serentak dua-dua tak boleh. So either one ya. Kalau kita nak gerakkan ke kiri, ke geraham kiri boleh, ataupun kita gerakkan tepi hujung lidah tu ke geraham kanan pun boleh ya. So salah satu. Nah, itu membabitkan 1 huruf.
senarai dia. Ni dia ya. Ni senarai. Ya, so maknanya kalau nak membunyikan huruf qaf dan kaf, bermakna apa? Suara dan udara dikeluarkan beserta menaikkan pangkal lidah. Itu dia ya, menaikkan pangkal lidah. Hujung lidah tak bergerak. Tengah lidah tidak bergerak. Tepi lidah tidak bergerak. Yang bergerak apa dia? Pangkal lidah. Ya. Dan ada bezanya bila kita tengok detail nanti, ada beza dia menggerakkan pangkal lidah untuk qaf dengan menggerakkan pangkal lidah untuk kaf ada berbeza. Sebab dia sifat dia berbeza. Pergerakan tu apa? Hampir sama, tetapi perbezaan itulah yang membezakan sifat dia. Ya, bila dia keluar bunyi itu, dia akan mengeluarkan sifat yang berbeza. 3 huruf yang melibatkan pergerakan atas tengah lidah. Ya, atas tengah lidah, bukannya bawah. Atas, bukannya hujung. Ya, atas tengah lidah. Iaitu huruf jim, huruf shin, huruf ya. Ya, so menyebut huruf shin yang mati apa? Ash. Ash. Itu melibatkan atas tengah lidah. Apa yang kita buat dengan atas tengah lidah? Yang tu soalan tadi. Ya, kalau soalan tu membabitkan huruf shin, tapi soalan tadi membabitkan huruf lam. Apa yang kita buat? Ya, untuk mengeluarkan lam yang sukun tu, nanti kita akan apa? Relatekan dia pembabitan hujung lidah tadi ya. Tapi sekarang ni atas tengah lidah. Huruf jin aja. Aja. Membabitkan pergerakan atas tengah lidah dengan syarat suara dan udara itu dikeluarkan pada masa yang sama ya. Kalau tak keluar suara udara, kita gerak saja atas tengah lidah tu, dia tak keluar bunyi shin ya. Ya, jim pun tak ada dan sebagainya. Okey, lepas tu 3 huruf yang membabitkan hujung lidah ke langit-langit atas. Ya, hujung lidah ke langit-langit atas. Ya. Iaitu non, ro dan lam. Ya. Ada perbezaannya apabila non, apabila ro dan lam, bila kita tengok nanti detailnya ya. Mengeluarkan bunyi non, walaupun tiga-tiga ni terbabit dengan hujung lidah, tetapi pergerakan lidah, hujung lidah tu berbeza untuk huruf non, berbeza untuk huruf ro dan berbeza untuk huruf lam. Ya, so masa kita menyebut tu, kita pastikan cara kita menggerakkan hujung lidah tu dengan betul. Ya, kalau tak betul, dia akan keluar huruf lain lah. Okey. 3 huruf membabitkan pergerakan hujung lidah dengan menekan ke belakang gigi atas. Now gigi atas. Ya, jangan gigi bawah. Gigi bawah yang ni, huruf lain. Gigi atas ya ta, dal dan to. Ya, suara dan udara kena keluarkan. Ya, berserta menekan hujung lidah di belakang. So, 3 perkara tu kena buat. Ya, kalau tidak tak keluar bunyilah. Dia keluar pergerakan lidah sajalah, kena tekan dekat belakang gigi atas, bunyi tak ada. Sebab tu bila menerangkan mesti suara dan udara tu kena nyatakan ya. Okey, dan 3 huruf bersambit dengan huruf hujung, huruf lidah dikeluarkan sedikit. Hujung lidah ni kita keluarkan daripada 2 gigi tadi ya, iaitu sa, zal dengan zo. So menyebut huruf ni dia kena keluarkan sikit ujung. Kalau tak keluarkan, dia tak keluar bunyi sa. As keluarkan gigi. Al kena keluarkan gigi. Au ya, zo pun kena keluarkan sedikit ujung lidah tu ya, daripada gigi, 2 gigi ya hadapan tu. Okey, dan
melibatkan menekan hujung lidah di belakang gigi bawah. Bukan gigi atas. Kalau gigi atas keluar huruf lain, sekarang ni gigi bawah, ya, iaitu sin, shad dan juga zai. So 3 huruf ni masa menyebut dia as, mesti hujung lidah tu tekan pada belakang gigi bawah. As, shad, ya, adalah menekan hujung lidah terkena gigi bawah, dan zai, az, ya, azwaja, ya, azwaja itu zai yang mati, so dia kena hujung lidah tu kena tekan di belakang gigi bawah, ya, hujung lidah menekan belakang gigi bawah, ya. Kalau kita menekan tempat lain, dia tak jadi huruf tiga ni, ya, dia jadi huruf lain lah. Dan akhir sekali dad, ya, iaitu tepi lidah dihimpit ke gerahang kanan atau ke kiri, ya. So tepi ni, sepanjang tepi daripada depan ke belakang tu kita himpit ke gerahang, ya. Tekan pada gerahang. Gerahang tu maksud apa? Gigi tepi, ya. Gigi tepi mana dia terkena apa? Gusi pada gigi itu, ya. Sama ada kanan ataupun tepi, ya. Macam saya biasanya belah kanan. Jadi untuk menyebut huruf dad tu saya akan himpit dia ke gerahang kanan, ya. Saya tak biasa dengan kiri sebab daripada dulu saya praktis kanan. So jadilah dad dengan menekan kepada gerahang yang kanan, ya. So kalau nak kiri pun boleh tapi kena praktis lah, ya. Praktis dulu sampai kiri pun boleh, kanan pun boleh, ya. Tak ada masalah, ya, dua-dua tu. Tapi dengan syarat apa? Kena suara dan udara kena keluar. Kalau tak keluar suara udara, tepi lidah tu kita bergeraklah tapi tak ada bunyi. Ya, sebab tu kena sebut mengeluarkan suara dan udara serta mendempitkan tepi lidah, ya, sama ada kanan ataupun kiri kepada gerahang, ya, gerahang yang bersesuaian. Kalau kanan, gerahang kanan. Kalau kiri, gerahang kiri. Okey, ini aspek, ya, aspek apa? Makhraj. Ya, dia ada 2 aspek, ya, iaitu makhraj dengan sifat. Ini makhraj, ya. Kita sekarang ni fokus kepada makhraj dulu. Yang minggu depan kita akan fokus kepada sifat pula. Okey, lepas tu khoisyum. Bibir dulu, ya. Kerongkong. Okey, ini lidah kerongkong. So, al-halqu bukannya halqum, ya. Ada orang confuse, dia ingatkan al-halqu tu halqum dia kata. Ya. Al-halqu tak ada kena-mengena dengan halqum. Al-halqu ialah kerongkong, ya. So dia ada 3 bahagian kerongkong. Ada bahagian bawah, ada bahagian tengah, ada bahagian atas. So ada huruf yang dikeluarkan daripada bahagian bawah, ada yang bahagian tengah dan ada bahagian atas, ya. Inilah huruf 6 huruf tu, iaitu kha dengan ghain bahagian atas, ha dengan ain bahagian tengah kerongkong, hamzah dan ha bahagian bawah kerongkong. Untuk mengeluarkannya, suara dan udara kena keluarkan. Pada masa yang sama menekankan bunyi tadi ke sama ada atas kerongkong ataupun tengah kerongkong ataupun bawah kerongkong, maka keluarlah huruf-huruf yang tertentu. Okey. Syafatan yang membabitkan bibir, iaitu ada 4. Mim, waw, ba dan fa, ya. Semua itu membabitkan pergerakan bibir. Ada yang tutup tutup bibir, au buka tetapi hampir moncongkan, ya, buka tetapi moncongkan, jangan tutup. Ab, ba, tutup dan lepas, ya. Bibir itu tutup dan lepas, ya. Sebab apa? Dia ada sifat,
qalqalah. Ya, so sifat qalqalah pun kena faham juga, iaitu menutup dan melepaskan. So dia membabitkan bibir, ya, pergerakan bibir. Dan akhir sekali huruf fa. Fa juga membabitkan bibir, ya, iaitu apa kita buat? Kita keluar, kita mengangkat bibir bawah tu ke atas terkena pada gigi kuncing. Gigi apa? Gigi kancing atas tu. Ya. Ya, dan menghembus suara dan udara itu, ya, pada masa sama mengangkat gigi bibir bawah tu, bibir bawah ke terkena gigi atas, maka keluarlah huruf fa, ya, makhraj dia, ya, dan dia ada sifat-sifat dia yang perlu ditepati dalam penyebutan tu, ya. So makhrajnya kena betul, sifatnya pun kena betul, ya. So, apabila kita membaca, pastikan kita betul-betul kenal, ya. Okey, hampir 11:30, ya, kita akan habis dalam 11:30, ya. Okey, dan akhir sekali rongga hidung ada dua saja, ya. Rongga hidung dipanggilkan al-khayshum. Dua huruf saja yang melibatkan bunyi itu akan melalui rongga hidung, ya. Bila dia melalui rongga hidung, dia ada sifat yang tertentu, iaitu sifat ghunnah. Sifat berdengung. Jadi apabila huruf tu melibatkan bunyi dengung saja, dia akan melalui rongga hidung. Ya, dan huruf yang bersifat dengung tu ada dua. Nun yang mati dan mim yang mati, ya. So kalau di dalam Al-Quran, apabila kita jumpa kalimah-kalimah membabitkan nun mati dan mim mati, bermakna dia ada sifat dengung dia. So dalam penerangan kita, bila kita membunyi itu, kita kena terangkan, ya, dalam sifat tu dia juga berdengung, ya. Cuma panjang dan pendek dengung saja, ya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, ada yang lebih kuat dengung dia, dan ada yang lemah, ya. So dengung tu kita panggilkan ghunnah, ya. Sini ghunnah ni arak dia ra, nun yang bertasydid dan ta marbutah, ya, ghunnah, ya. Melayu dengung. Okey, so kita lihat kaitan makhraj tadi dengan dengung, ya. Terdapat sini berapa dengung? 5, ya, jenis-jenis dengung ataupun ghunnah. Satu dipanggilkan yang paling tinggi ialah wajibul ghunnah, ya, biasa dia membabitkan nun ataupun mim mati yang bertasydid, ya. So bila dia ditasydidkan, ya, ditasydidkan, so dia mengambil sifat wajibul ghunnah. Bi idgham bi ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah, ya. Ada yang mengatakan idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah sama saja, ya. Bi itu maknanya dengan, ma'a maknanya beserta. Idgham maksud dia apa? Memasukkan, ya. Memasukkan, maksud dia lah memasukkan huruf, satu huruf ke dalam huruf yang lain beserta dengan dengung. Itu idgham ataupun ghunnah nombor 2, ya. So dia tidak setinggi wajibul ghunnah, dia pendek sikit, ya, dan dia kurang sikit, ya, tekanannya berbanding dengan wajibul ghunnah. Kemudian ada ghunnah yang melibatkan hukum ikhfa hakiki dan juga iqlab, ya. Dua-dua ni pun
akan dibacakan dengan dengung juga, iaitu gunnah sepanjang 2 harakat, ya. So biasanya 2 harakat. Begitu juga ikhfa syafawi, ya, iaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf syafawi, huruf ikhfa syafawi, maka dia mengambil hukum ikhfa syafawi, ya. Okey, yang tadi ikhfa hakiki adalah membabitkan nun mati bertemukan huruf-huruf ikhfa. Dia akan melibatkan ikhfa hakiki. Iqlab adalah nun mati yang bertemu dengan ba, ya. Nun mati bertemu dengan ba, so dia mengambil hukum iqlab, juga didengungkan sepanjang 2 harakat, ya. So apabila dengung, ya, ingat apabila dengung bermakna bunyi tadi, ya, dengan suara dan udara itu akan mengalir melalui rongga hidung, ya. So semua dengung, bunyi itu akan mengalir melalui rongga hidung, ya. Dan juga idgham mislain. Idgham mislain ialah idgham mim mati bertemu dengan mim, ya. Ikhfa syafawi tadi ialah mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, ya. Ada 26 huruf yang terbabit dengan ikhfa syafawi, dan ada yang terbabit dengan mislaini, iaitu mim mati bertemu dengan mim, kita panggil idgham mislaini, dan dia tentulah dia berdengung, ya. Dia juga berdengung, iaitu gunnah. Okey. Sebagai contoh, bila kita mempelajari ilmu tajwid, ya, ini sebagai contoh mereka yang mengikuti kelas pembelajaran ilmu tajwid, kelas insentif, bila menerangkan satu-satunya huruf tu, ya, dalam konteks ni kita ambil contoh nun, ya. Nun yang mati, ya. Format yang sama juga bila kita menerangkan lam yang mati dalam latihan tadi, ya. Nanti tuan-tuan boleh buat sendiri, ya. Gunakan sampel ni, cuba terangkan lam yang mati dalam zalikal kitab tadi dalam cara format ini, ya. Itu cara-cara membunyikan huruf nun. Dalam konteks ni, contoh adalah dalam kalimah an'amta. Ada nun mati selepas hamzah qata' tu, nun yang pertama tu nun yang sukun, ya. So macam mana cara membunyikan tu, kita terangkan dalam aspek makhraj dan juga aspek sifat huruf nun mati itu, iaitu makhrajnya mengeluarkan suara dan udara serta menekan hujung lidah ke langit keras di atas. Sebab dia apa? Sebab dia huruf al-lisan, dia membabitkan pergerakan bahagian lidah. Dalam konteks ini, bahagian hujung lidah. Dan huruf nun adalah kumpulan nun mati, ya. Kumpulan huruf mati adalah kumpulan al-lisan dan al-khusyum. Dia dua sekali. Nun ni dia ada terbabit dengan huruf al-lisan dan juga huruf al-khusyum. Sebab itu terdapat dua pergerakan, pertamanya hujung lidah, al-lisannya digerakkan, dan dia juga mempunyai sifat al-khusyuk, sifat dengung dia. Ya, sebab nun mati juga adalah terbabit dalam kumpulan al-khusyuk. So masa mendengungkan an'amta, masa menyebut an'amta, nun mati itu sudah tentu dia terbabit dengan dengung. Ya, dia ada dengung yang pendek, ya, yang natural. Yang memang kita tidak buat dengung tu kerana dia memang sudah berdengung. So masa menerangkan tu maknanya dia mesti kita terangkan dalam menerangkan sifat tu, dia termasuk juga dengungnya, ya. So dengung ni kita panggilkan dengung apa? Dengung izhar khusyum. Kita izhar sebab dia nun mati, ya, bertemu dengan ain tu, dia hukum dia hukum izhar sebab kita kena sebut dia dengan jelas. Tetapi pastikan dia juga berdengung, ya. Sebab kalau kita tak sebut dengan berdengung, maka
dia hilang sifat khusyum dia, ya, sebab dia adalah huruf khusyum. Jadi dari aspek sifatnya, non mati kita kata apa? Menzahirkan keseluruhan sifat non mati itu, iaitu ada 5 sifat berlawanan dan 1 sifat mendatang, iaitu gunnah. Ya, 1, 2, ini silap ni, patutnya ni nombor ini nombor 4. Ya, dan ni nombor 5. Dan ni nombor 6. Ya, setiap huruf hijaiyah tu dia mempunyai 5 sifat berlawanan, ya, dan 1 yang ni sifat mendatang, ya. So gunnah tu adalah sifat mendatang. Kenapa kita panggil dia sifat mendatang? Ialah kerana nun kadang-kadang tidak berdengung, kadang-kadang dia berdengung. Itu dipanggilkan sifat mendatang, ya. Tapi yang pastinya sifat yang 5 ni mesti ada, iaitu sifat jahar, sifat infitah, sifat tawassut, sifat istifal dan sifat izlaq, ya. So ini mesti ada bila menyebut non yang mati tadi, dan dengan tambahan gunnah, ya. Cuma saya kena betulkan sikit di sini dari susunan, ya. Sepatutnya infitah ni nombor 3. So saya betulkan sekarang. Okey, tawassut nombor 2. Itu dari segi susunan, ya. Susunan dia pun kita kena betul juga. Ya, yang mana nombor 1, yang mana nombor 2 dan nombor 3, ya. Susunan biasanya kita ikut pertama jahar, kedua tawassut, ya, ta besar kapital ni untuk ta, ya. So ejaan jawi dia ada ta sini, ya. Dan infitah ha, besar ni maknanya ha. Bila kita tulis menjawi, mana ujung dia ni ialah huruf ha, ya. Infitah ha pedas, istifal, izlaq dan gunnah, ya, yang dengung tadi bagi nun yang mati ni. Dia juga mempunyai sifat gunnah ni sebab dia adalah huruf khusyum, ya. Dia memang ada sifat tu, kita tak payah keluarkan dengung tu, tapi dia akan berdengung dengan sendiri, ya. Dia panggil inherent, ya, inherent gunnah bahasa Inggeris lah, ya. Melayu dia sifat semula jadi, sifat dengung semula jadi, sebab dia non mati. Menyebut non mati sudah tentu dia akan pergi ke rongga hidung, ya. Kita tengok balik rongga hidung tadi mana? Ni non mati, dia memang akan lalu kepada rongga hidung, mana dia dengan tersendirinya mempunyai sifat gunnah. Okey, selesai untuk hari ini berkongsian kita tentang makhraj huruf, ya. So minggu depan kita akan membawa tuan-tuan dan perempuan kepada sifat huruf pula, ya. So dalam sifat huruf tu kita akan melihat, ya, semua jenis-jenis sifat kepada setiap kalimah tu, ya, supaya kita mengetahui, ya, bagi setiap huruf tu apakah sifat-sifatnya, ya. Dalam ini kita akan ambil contoh-contoh huruf-huruf dan kita akan terangkan, ya, apakah sifat-sifat kepada hurufnya. Sebagai ini, contoh ini huruf ya yang mati, ya. Dia ada sifat jahar, ada sifat rokhawah, ada sifat istifal, ada infitah, ada ismat, dan ada sifat lin, ya, dan sebagainya. Itulah perkongsian kita nanti kepada huruf-huruf, sifat-sifat pula kepada huruf hijaiyah. Huruf makhraj dia kita sudah belajar tadi, ya. Kita dah kupaskan di sini tadi, ya. Semua sini kita telah statikkan, ya, di manakah makhraj dia, ya. Keseluruhan 28 huruf hijaiyah tu telah makhraj tempat keluarnya sudah dibahaskan di dalam, ya, dalam kelas yang pertama ni. Kelas kedua kita akan tumpukan kepada sifat. So mana membunyikan tu
makhraj dengan sifat tu dia mesti synchronize. Ya, mesti dibawa sekali. Dia bukannya asing-asing. Nah ya. Okey, sebelum tu saya ada terdapat chat di sini, saya tengok apa. Mohon maaf diri dulu. Doktor ejaan nombor 1 aspek. Okey. Yang ni tadi ialah Nur Hayati ya. Kita tengok yang apa yang dimaksudkan tu aspek. Nombor 1. Yang ni kot. Okey. Sorry ya, maaf ya. Terima kasih ya. Kadang-kadang kita pun terlepas pandang ya. Aspek, aspek makhraj betul. Dah habis dah. Okey. Sini pun ada kita juga mention betul ke aspek. Okey, tak ada itu saja ya. Okey. Kita sudahi kuliah kita hari ini ya, dan kita akan sambung lagi minggu hadapan, iaitu kita akan bincangkan aspek sifat pula ya, sifat kepada bukanlah semua 28 tu. Kalau kita nak habiskan 28 huruf tu tak cukup ya, 1 minggu ya. Kena berapa minggu pula, 3 minggu pula agaknya. Jadi yang lain tu tuan-tuan boleh buat sendiri. Kita akan bagi panduannya. Kita akan ambil contoh-contoh yang tertentu tu. Dan nanti tuan-tuan buat exercise latihan sendiri. Gunakan rujukan buku tajwid daripada Qadi Leong tadi. Dalam tu dia ada carta dia. Keseluruhan huruf-huruf ijaz tu dia senaraikan dah. Ya. Sifat-sifat bagi setiap huruf tu, itulah yang perlu kita kenali ya sebelum kita membaca kalimah-kalimah Al-Quran ya. Jadi maknanya selepas tuan-tuan membaca, kalaulah ditanya apakah yang dibunyikan tadi, jadi tuan-tuan mesti boleh menjawab dari aspek makhraj dengan sifat dia ya. Kalau belum boleh jawab tu, maknanya tak cukup lagi tu ya. Tak cukup lagi. Tak kemas lagi ya pembelajaran dia ya. Konsep ilmu dan amal. Sebelum kita menyebut tu, ilmu dia kena kemas dulu ya. Kita tak mahu kita sebut, tapi kita tak tahu apa yang kita sebut. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaman ni telah dibuat, jadi kalau saudara muzik akan